أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق الله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang bersih, pada pagi yang penuh dengan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semalam sedikit kerahatan Allah berikan kepada kita dan dapat kita bangun lebih awal daripada malam-malam yang lain. Begitulah kehendaknya apabila kita berada pada 10 malam yang terakhir yang bermula semalam. Hari ini puasa kita hari yang ke-21. Jadi kalau mengikut biasa kita ini bertarawih, kemudian kita balik dan tidur dalam jam mungkin 11.30, pukul 12. Mungkin bagi mereka yang begitu dilewatkan sedikit yang 10 malam terakhir itu. Tidur kita tak banyak, mungkin kita lewatkan, bukan tak tidur langsung. Mana dilewatkan mungkin setengah jam. Kemudian bangun lebih awal, mungkin setengah jam. Jadi kita dapat 1 jam ya. Mana setengah jam sebelum tidur dan setengah jam kita bangun daripada tidur. Malam besok pula mungkin kita setengah jam lagi lewatkan sedikit tidur kita, kemudian diawalkan lagi setengah jam dan dapat kita 2 jam. Begitulah seterusnya, akhirnya kita akan bertembung ada satu malam yang kita tidak tidur. Jadi soal kita mendapatkan malam Al-Qadar itu bukanlah dicari, bukanlah ditunggu. Ramai orang bertanya dengan ustaz, termasuk saya, kita pun tak boleh nak jawab benda itu. Malah bukan kita tak jawab, malah Rasulullah ini pernah ditanya tentang malam Al-Qadar itu. Dirahsiakan oleh Allah Ta'ala, ada hikmahnya supaya kita beribadat sepanjang 10 malam yang terakhir. Jadi Alhamdulillah kita sudah pun menjangkau iaitu 10 malam yang terakhir, 10 hari yang terakhir. Jadi yang 20 hari itu sudah berlalu. Iaitu rahmat. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, dan wa akhiruhu itqum minan nar. Jadi kita ni rahmat Allah dan mendapat keampunan Allah. Belum pasti lagi kita ini bebas daripada cengkaman api neraka. Jadi yang akhir ini cukup penting. Cukup penting, mana takut kita kepada Allah Ta'ala, iaitu siksaan api nerakanya. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Mana ayat ini ditujukan bukan kepada orang bukan Islam, mana kepada orang beriman. Ini peringatan kepada Allah. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu. Di mana kalau kita ni bermakna keluarga kita, isteri, suami, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, zuriat kita yang akan datang daripada cengkaman-cengkaman api neraka. Jadi kita mau masuk syurga ni bukan kita seorang. Kita nak supaya keluarga kita, anak-anak kita,
Malah kalau boleh semua jamaah, semua taman perumahan ni semuanya masuk syurga. Sebab kita ni kalau seorang-seorang masuk syurga pun tak seronok juga. Kita seorang duduk dalam tu tak seronok. Kita nak orang lain. Kita nak keluarga kita. Satu Malaysia ni kalau boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Duratun Nasihin ya, menerangkan tentang kepanasan api neraka itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam sampai ke bumi Allah ini, maka dia minta api. Dulu dunia ni kosong, tak ada apa. Nak masak ni perlulah ada api. Maka Nabi Adam mintalah kepada Allah. Bermakna walaupun dia dihantar oleh Allah Ta'ala ke dunia ini, masih lagi dia ingat, iaitu dia ada Tuhan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala api. Maka Allah pun minta kepada Jibril. Jibril pula minta api tadi kepada penjaga neraka itu Malaikat Malik. Malaikat Malik tanya kepada Jibril alaihissalam, berapa banyak kamu dah api ni? Jibril kata, berilah sebesar buah kurma. Buah tamar ni tak besar mana yang kita makan berbuka tu. Dan kalau begitu kata Malaikat Malik, kalau aku beri api ini, api neraka sebesar buah tamar ke dunia, nescaya akan terbakarlah seluruh dunia ni. Maknanya 7 lapis langit habis rentung. Bumi Allah ni habis. Maknanya dengan kita kata sebesar biji sebesar kurma. Maka Jibril kata, kalau begitu berilah sebesar biji kurma. Biji ni lebih kecil lagi. Tak ada biji lagi besar boleh kurma. Bukan. Yang kecil ini pun kata Malaikat Malik, nescaya tidak akan turunlah hujan di langit. Dan tidak akan tumbuhlah tanaman di bumi. Jadi Jibril pun tak reti nak minta banyak mana. Terpulang kepada engkau lah. Kau yang lebih tahu sebab engkau yang menjaga api neraka itu. Mengikut Malaikat Malik, kalau boleh aku tak nak bagi. Tidak, oleh kerana Allah Ta'ala suruh bagi, maka aku nak bagi kau pun sebesar zarrah. Sebesar zarrah ini lebih kurang, kalau biji sawi itu dibelah 70. 1/70. Kalau kita biji sawi pun dah halu dah. Kalau 1/70 ni kita pakai teleskop nak tengok. Bukan teropong tu. Yang ini pun yang sebesar zarah ini, aku kena celup 70 sungai. Nak kurangkan power api itu. Supaya sesuai dan letakkan ke atas dunia itu sendiri. Letak 7 sungai pertama, letak kering sungai. Kita ni kalau api dengan air, kalau api. Api ni kalau rumah terbakar, panggil bomba, pancu air, padam api. Yang ini api masuk dalam sungai, habis air sungai tu, kering. Bayang api sebesar zarah itu, letak sungai Perak, habis kering sungai Perak. Daripada Gerik sampai Teluk Intan. Gitulah fahamnya. Nak bagi faham gitulah. Bukan. Malah sungai ni ada yang lagi besar lagi. Kalau sungai Pahang lagi besar. Letak satu zarah ini sebesar zarah, kering sungai Pahang. Habis ikan patin pun tak ada. Tak makan ikan patin kita, bukan. Jadi maknanya, punya power api tu. Maka letak 70 sungai, maka api yang ada inilah Malaikat Malik bagi. Itu berletak di atas gunung, hancur gunung tadi. Maka dia balik ke tempat asal. Maka laluan api itulah di bumi Allah ini ada hasil-hasil bumi. Belerang tu, panas. Itu laluan dia je. Laluan dia itu ada rahmat kepada manusia. Jadi sumber ekonomi. Tapi kena ingat, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah bagi tadi. Mana Nabi Adam minta itu, maknanya api itu ada rahmat. Ada rahmat kepada manusia padahal jadi hasil bumi. Minyak jadi bahan membakar api. Supaya manusia ingat bahawa bagaimana panas api neraka itu sendiri, maka wajib kita melihara diri kita daripada maknanya api neraka. Jadi inilah Allah jadikan Ramadan itu 10 malam yang terakhir itu. Maknanya kita perbanyakkan, pertingkatkan ibadah. Ibadah itu. Inilah makna jalan-jalan yang Allah turunkan Al-Quran itu sebagai jalan panduan. Panduan kepada kita. Supaya kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dalam Al-Quran sendiri pun menyebut kan, menyebut iaitu 7
turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Mana Al-Quran itu Allah turunkan sebagai penunjuk jalan. Hari ini tuan-tuan, kita bila sembahyang, kita baca Fatihah. Dalam Fatihah itu kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Kita menyebut ni kalimah ini bukan kalimah kita, tetapi kalimah Allah yang kita pinjam. Allah mengajar kita. Kita menyebut ihdinas siratal mustaqim ni sejak mula umur kita 5 tahun. Umur kita 4 tahun. Daripada sebutan kita tak betul, sekarang dah jadi betul. Dan kita menyebut ada yang umur dah 60, 70. Kita menyebut ini dalam keadaan beruduk, menghadap kiblat, dalam masjid, dalam surau, di belakang imam. Imam baca tadi, kita dengar. Imam habis baca, kita pula baca kalimah yang sama. Bulan Ramadan berulang-ulang lagi tarawih. Kalau semayang 5 waktu 17 rakaat, bermakna 17 kalilah kita menyebut. Itu sekurang-kurang tidak termasuk sembahyang sunat. Dalam tahlil, dalam kita punya wirid sembahyang, kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Tak cukup kita baca di surau, di masjid. Pergi ke Mekah, keluar belanja puluhan ribu. Meninggalkan kampung halaman kita semata-mata nak duduk dekat Kaabah itu. Kita nak baca depan, iaitu Kaabah. Nak bagi tahu dengan Tuan Kaabah itu Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa kita minta supaya dapat jalan yang lurus. Yang menunjuk jalan yang lurus tadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus tadi ialah yang telah ditunjuki oleh Allah. Orang-orang yang sebelum daripada kamu. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wal ulama was-salihin. Kita ni tuan-tuan jadi baik hari ini sebab ada orang baik sebelum kita. Dia mungkin mak bapak kita. Kita ni bila orang tunjukkan benda yang baik, patut kita ucap terima kasih. Dan bila kita dah jadi baik, maka berkewajipanlah kita melahirkan orang yang baik selepas kita. Ini mana seperti tidak putus nasab. Kita tengok di surau ni pun berapa ramai orang yang lebih muda daripada kita. Anak-anak muda kita, remaja kita. Sebab mereka ini besok pelapis kepada kita. Remaja ni, hendaklah kita tunjukkan jalan yang lurus. Supaya besok, bila kita dah tua besok, dia ambil alih. Sebab kita ini dapat jalan yang baik dulu, Tok Guru kita menunjuk jalan yang elok. Jadi kita berkewajipanlah melahirkan pelapis. Mana supaya besok kita meninggalkan orang yang dapat besok menunjukkan kepada generasi akan datang jalan-jalan yang lurus. Hari ni kita tengok anak-anak kita yang hafiz Quran. Hari ini yang mengaji agama. Ini benda-benda yang kita lihat mereka ini besok akan terus menyambung. Kalau harta tuan-tuan ada pun, tapi kalau tidak kita meninggalkan manusia yang soleh yang untuk mewarisi harta tadi. Sebab ada orang dia berharta tapi ilmu tak ada. Ada orang berilmu harta tak ada. Ada orang ilmu ada, harta ada. Yang paling malang ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Tak ada, dua-dua tak ada. Yang ini memang dia kosong. Harta tak ada, ilmu tak ada, duduk berangan. Aku kalau kena loteri, aku nak buat ini. Berangan lah tu. Berangan pagi sampai ke petang. Angan-angan mak jenin. Tapi kalau ilmu ada, harta tak ada, sekurang-kurang dia boleh merancang. Dengan ilmu. Kita ni bila ada ilmu, ada harta. Maka ilmu boleh menjaga harta. Harta tak boleh jaga kita, kita yang kena jaga dia. Itu sebab kelebihan orang berilmu, walaupun harta tidak ada, dia masih lagi boleh selamat di atas dunia ini. Sebab dengan ilmu yang sedikit itu, ataupun tidak ada ilmu, ataupun dia ada ilmu, maka dapat dia merangka kehidupan dia. Tetapi kalau hartanya banyak dan ilmunya tidak ada, maka harta tadi boleh merosakkan diri dia. Itu sebab kita kena meninggalkan bahawa ilmu di samping sedikit harta.
Tak ada harta pun tak apa, tapi bekalkan ilmu. Dengan ilmu tadi dia boleh hidup. Berapa ramai tuan-tuan hari ni, kadang-kadang habis harta dia. Bapa habis harta ni. Duit di bank tabung haji tu tak lekat, tak pergi haji pun. Maka anak-anak boleh belajar. Dan anak-anak jadi manusia, besok insya-Allah dia ingat bapa dia tak pergi haji sebab duit habis kerana dia belajar, maka dibuatkanlah haji badal dia. Sebab ada dua fardu ain yang boleh tolong oleh orang yang hidup. Pertama, haji tu fardu ain. Masih hidup tak ada kesempatan dia nak buat. Soal dia lalai ke ataupun dia ada duit ataupun tak ada kesempatan nak buat, sebab kerja haji itu boleh bertangguh. Tangguhnya sampai bila? Selagi dia hidup. Bila dia mati tak buat, maka anak-anak boleh menolong dia dengan sedikit harta ditinggalkan. Kalau tak ada pun anak-anaknya pakar-pakar anak beradik boleh buat untuk haji badal kepada bapa dia. Selamat bapa tadi. Dan begitulah juga puasa. Puasa ini fardu ain. Ada orang tak buat puasa. Kita tengok katakanlah semasa bulan puasa ni dia meninggalkan puasa sebab-sebab tertentu. Mungkin sebab kerana dia sakit, maka tak boleh puasa. Maka lepas hari raya tidak ada masa nak mengqada. Elok-elok hari raya kedua, ketiga tak ada masa langsung nak mengqada, dia meninggal dunia. Maka anak-anak tadi hendaklah membayarkan fidyah sahaja, tak perlu dia qadakan puasa tadi sebab dia tidak ada masa nak mengqadakan. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa 5 hari, tapi sampai 3-4 bulan selepas hari raya tu dia banyak masa, tapi dia lalai, dia meninggal dunia, tidak mengqadakkan dia punya puasa, maka anak-anak kena qadakkan puasa dan bayarlah fidyah dia, dua-dua. Ini mana maksud tadi, memerlukan kepada harta dan memerlukan kepada anak yang soleh. Kalau anak tadi ada tapi harta tak ada, tak boleh juga. Jadi mana sebab fardu ain tadi ada ketikanya memerlukan sedikit harta. Sedikit harta untuk haji badal perlu. Ada sedikit wang untuk menunaikan. Ataupun bapa tadi semasa dia hidup, dia nyanyuk, hilang ingatan. Nak kata gila bukan gila, tapi dia hilang ingatan. Bila tanya ayah puasa ke? Aku puasa. Tapi tengok dalam karipak 5 tinggal 2 dia bedanya 3. Bukan, dia kata dia puasa. Mana dia hilang ingatan itu? Mana orang ini memang dia tidak wajib berpuasa. Dia tak wajib puasa. Bila tak wajib, maka hendaklah dibayarkan fidyah. Fidyah sahaja sebab dia memang dah masuk golongan orang tidak wajib. Ini benda kita kena tahu dari segi hukum. Sebab bila kita nak bayar fidyah apa semua atau buatkan haji badal, tengok semasa dia hidup. Kalau masa dia hidup memang dia orang yang wajib, memang wajiblah harta dia ambil. Tapi kalau dia tidak wajib pergi haji pun, bermakna tidak wajib dia buatkan haji badal dia. Dia memang masih hidup dia tidak wajib pun. Dia tidak wajib masih hidup pun dia tak perlu buat. Maka tidak memberatkan kepada anak-anak. Tetapi bila anak-anak nak buat, itu adalah lebih baik. Lebih baik itu sebagai ihsan dia kepada orang tua dia, sebagai kasih sayang. Dalam sudut dari segi wajib, fardu ain, dia tak sampai lagi. Sebab kerja haji itu banyak dia punya syarat. Dia tidak macam solat. Semayang tidak ada bayar fidyah. Ada orang tanya saya, fidyah semayang tak ada. Kalau dulu di sebelah Perak, ya, sebelah Kedah, dulu kita tak tahu dari mana sumber. Dia kiralah sebelum nak kumui jenazah tu berapa tahun dia meninggal semayang. Dia kiralah secupak satu hari, satu waktu. Banyak berguni-guni atas troli tu. Maka tolak pada Pak Imam. Ini berah fidyah semayang bapa saya. Pak Imam pun terima. Lepas tu Pak Imam pula apa serah balik pada waris. Ini berah saya serahkan balik, buatlah kenuri. Kenuri kahwin. Lepas tu bagilah Pak Imam RM16 upah tolak. Dia tipunya Pak Imam. Pak Imam pun mangang masa itu. Bukan. Sekarang dah tak ada. Timbul lah benda tu. Sebab tak ada dalam kitab pun. Bukan. Jadi kita buat ni tidak ada sandaran mana-mana. Tidak ada nas. Kita nak ibadat mesti ada sandaran dia. Bila ada sandaran dia, kena cari pula kaedah nak buat. Itu tadi ni kadang-kadang bila ni cari lemah. Mah pula cari, pinjam mah punya, jiran punya.
Bukan? Pinjam mah, nanti pulang balik. Lepas itu tolak Pak Imam, ini mah sebagai ganti fidyah semayang. Serah Pak Imam. Pak Imam pun terima. Tu pakat tu nanti pulang balik Pak Imam ni orang punya. Bukan Pak Imam pulang, kena Pak Imam cerdik pula. Ini dapat dia balik begitu je. Hijau muka kita nak ganti balik dengan orang jiran sebelah ni, balah kita. Jadi benda yang tak ada kaedah. Tak ada kaedah, letihlah kita buat benda itu. Bukan? Cuma yang ada dua fardu ain yang boleh orang hidup tolong, iaitu haji dan itu puasa. Itu sebab kita wajib bawa anak-anak kita. Bila kita ada hutang dengan Allah Ta'ala, kena bagi tahu. Anak-anak pula kena ambil tahu tentang ibadat bapak dia. Kalau bapak itu umurnya tua, bukan? Dituakan. Macam contohlah, katakanlah orang itu dia uzur, tak boleh nak semayang, duduk baring je. Saya Allahyarham Tuan Haji Said Ibrahim, bekas Mufti Sabah dulu. Kita pergi rumah ni dalam keadaan uzur sebelum dia meninggal. Pada pakaian dia najis, kecil. Dia pergi bilik air pun, kalau ambil uduk bersih pun, dalam bilik air dah akan kotor dah. Jadi sentiasa dia bernajis, dipanggil, itu orang ini ialah daimul hadas, yang sentiasa berhadas. Ini kita kena belajar. Bila orang yang memang dah daimul hadas, dia semayang dalam keadaan yang macam tu. Kalau dia ambil uduk pun serupa aja. Maka dia semayang dalam keadaan yang begitu masa baring dia, maka wajib diulang. Sunat diulang apabila besok dia sihat. Tetapi dia tak sempat nak ulang. Dia cerita dengan saya, syukur Ustaz, saya Allah Ta'ala bagi nikmat, rahmat. Allah suruh saya amal ilmu yang ada pada saya. Kita kadang-kadang ada ilmu, kita tak dapat nak amal, bukan tak ada amal. Sebab contoh katakanlah kita ada ilmu macam mana kita kata beruduk dalam keadaan yang sahibul jabirah. Bila kita berbalut, maknanya kita tangan kita mungkin kita seliur patah, berbalut itu. Maka sembahyang dalam keadaan beruduk kita sahibul jabirah, mana kita menyapu, macam kita menyapu khuf itu. Jadi basuhlah muka macam biasa. Tempat yang tak boleh kena air, maka sapulah air pada atas itu, panggil sahibul jabirah tadi, tempat yang tidak kena air. Maka tempat boleh kena, sapu jugalah air tadi. Dan kaki pun sapulah dengan air biasa. Dan dia semayanglah. Maka sunat diulang balik besok bila sihat. Bukan wajib diulang, sunat sahaja. Kalau wajib diulang, tak nampaklah dia punya rosah dia, kemudahan tadi. Kalau orang tu 3 bulan kena balut dengan simen, tiba kena ulang 3 bulan, zuzab kan, qada balik jenuh lah. Cuma sunat sahaja. Jadi bermakna yang ini kita kena belajar. Sebab orang sakit ni, bila orang yang sembahyang, bila sakit itu jiwanya tidak tenang. Tidak tenang tuan-tuan. Kalau orang memang biasa tak sembahyang, tak ada masalah. Bagi kita yang sembahyang ini, bila dalam keadaan tak dapat nak mengerjakan sesempurna sembahyang, maka kerjalah setakat mana yang boleh. Sebab ini Allah Ta'ala fiqh meraihkan orang seperti ini. Bukan Islam meraihkan. Ini benda yang sampai kepada peringkat kita sunat ziarahi orang sakit itu, bukan dia perlukan duit. Ada orang yang sakit tu, orang tu kaya. Duit dia banyak, dia tak perlu. Dia perlu kita hadir, menerangkan tentang solat dia. Saya biasa buat ini, cerita semayang macam mana. Macam mana semayang ni Ustaz, letak katil ni, kemudian ambil uduk pun tak boleh, balut wayar apa semua. Jadi kita cerita kalau semayang dalam keadaan yang darurat tadi. Bukan, ambillah uduk setakat mana yang boleh kita sapu. Kalau cabut wayar ni, mati dia pula kan. Bukan, qiblat pun tak perlu nak alihkan katil apa semua. Dan sunat diulang balik. Jadi maknanya dia pun tenang. Dia bila orang yang sakit ini, maka bila dapat dia menyembah Allah Ta'ala, ingat bertakarub kepada Allah, tenang jiwa dia. Sebab orang yang sakit ini bukan hanya ubat yang menyembuh. Mana dia ingat kepada Allah. Memang dia sakit, makan ubat. Tetapi yang menyembuh tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi Musa alaihissalam ketika dia sakit perut, dia mengadu kepada Allah, ya Allah aku sakit perut. Allah kata makanlah sejenis rumput. Adalah cara dia, mungkin rebus minum air ke. Jadi Nabi Musa buatlah. Allah kata dengan izin aku sembuhlah sakit perut engkau. Maka sembuhlah sakit perut Nabi Musa alaihissalam. Selang beberapa lama selepas itu, Nabi Musa sakit perut macam dulu juga. Dia tak bimbang, tak risau sebab dah tahu ada ubat dia. Dia ambil rumput, dia makan.
Tapi bukan sembuh sakit perut, bertambah sakit lagi. Akhir tak tahan sakit, mengadulah kepada Allah Ta'ala. Dulu kau kata makan rumput, dah makan dah sembuh. Yang ini makan tak sembuh. Sama aku buat. Allah kata, hak dulu kau reti mengadu dengan aku, yang ini kau tak mengadu pun. Yang sembuh bukan rumput, aku yang menyembuhkan. Jadi bermakna cerita sembuh penyakit ini, ketenangan itu. Doktor hari ini pun dah iktiraf dah. Orang ziarah itu, kita bagi nasihat dengan dia. Bukan, seronok, jiwanya tenang. Orang yang menunggu orang sakit pula, lagi teruk sakit daripada orang sakit. Itu sebab kita datang tu sebenarnya bukan merawat orang sakit saja. Orang yang menunggu tadi pun dia tension juga. Tak ada orang datang, tengok katil sebelah datang. Yang dia tak datang-datang. Jadi mana bila kita datang, bukan ketenang jiwa dia. Support moral, doa. Kemudian pergi orang sakit pula, ada kaedah pula, tidak terlalu lama dan tidak terlalu kejap. Jangan terlalu lama, jangan terlalu singkat. Singkat tadi pergi rumah orang sakit, jangan sampai terlampau cepat, duduk pun tak sempat. Dan jangan terlampau lama, tak ada tanda-tanda nak balik. Itu pun sakit jiwa juga tuan rumah tadi. Bukan, berpagi sampai malam, tak ada nampak tanda nak bangun. Bukan, jadi makna tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat. Makna sederhana. Jadi ini pentingnya ilmu tadi. Bila dapat ilmu, maka jadilah dia sebagai satu ibadah. Nak jadi kaedah ibadat itu sendiri. Itu di antaralah bermakna bila kita Al-Quran itu sebagai penunjuk jalan. Sebelum turun Al-Quran tuan-tuan, manusia hanya menggunakan otak. Mereka mendewa-dewakan akal fikiran mereka. Zaman-zaman jahiliah, pendeta ketika itu. Bila turunnya Al-Quran ketika itu, maka tamatlah keagungan akal. Akal perlu mendapat bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab hari ini tuan-tuan, ada orang yang hanya menggunakan logik akal. Rasional akal. Jadi kita kata jahiliah moden. Jahiliah ni sampai bila-bila ada sebenarnya. Cuma dari segi tahap dia tu tak sama dulu, sebab ini moden sedikit. Tapi dia tidak menggunakan daripada wahyu Allah. Sebab Al-Quran ini sebagai penyuluh jalan. Kita tak boleh lari. Itu sebab bila kita baca Quran, tak cukup dengan kita baca, kita kena faham dan kita kena amal. Dulu tuan-tuan, kita dijajah pemikiran kita. Orang Melayu rajin baca Quran. Di masjid berbondong-bondong, malah negara kita terkenal dengan musabaqah. Orang penjajah tak takut kepada kita sebab kita rajin baca Quran, kita tak faham. Tapi hari ini anak-anak kita yang belajar Mesir, mereka ni faham Quran dan mereka mengajar tafsir. Lama kita pun dah faham Islam. Oh, ini Quran, dia tak ada riba, dia tak ada ini. Sudah ada bertembung antara yang hak dan yang batil. Di sinilah cabaran. Cabaran tadi bermakna bila timbul, kita kena buat pilihan. Iaitu ada orang yang menceritakan tentang yang batil. Yang batil pula diolah nampak-nampak macam yang hak. Tapi yang hak tadi kadang-kadang tak diolah, tak nampak yang hak, yang betul. Itu sebab sekarang ni sudah diolah, diterjemahkan dalam bentuk kehidupan kita. Al-Quran itu diistinbat, dikeluarkan hukum tadi, diamalkan dalam bentuk kewangan. Dah ada dah kewangan yang halal, dah ada perniagaan yang halal, dah ada dah pengurusan keadilan. Ini kita nak. Maka bila bertembung, mula orang nak berbalah dengan kita. Orang balas dengan kita bukan soal kita semayang. Semayang dah lama dah cerita semayang pergi masjid. Tetapi bila sudah timbul dalam soal, iaitu kita hendakkan kepada Al-Quran itu sebagai panduan kepada kehidupan kita. Itu sebab kita, dulu saya cakap, perhubungan di segi perasaan itu sendiri, kita kena ada satu perasaan. Kasih sayang kita kepada Rasulullah yang dulu membawa satu jalan di Madinatul Munawwarah pada ketika itu. Jadi hari ini kita mesti ada satu perasaan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Itu mana perhubungan segi perasaan. Macam kita dengan orang atas, kita ada perasaan kita. Sebab dia pun tak peduli perasaan kita.
Tunggulah besok bulan raya, tahulah perasaan aku. Bukan. Tapi sekarang ni dia main perasaan pula. Orang pencen dia bagi 500. Dia main perasaan tu pula kan. Kita sejuk balik kan. Tu panah balik. Bukan. Dia main emosi situ pula. Orang yang pula kerja pula dia bagi separuh gaji. Dia main emosi. Tapi ada orang kau bagi berapa pun perasaanku tetap. Aku tunggu di kau. Ada tu tak boleh ubah dah. Padahal muka dia. Sebab dah lama dia biar perasaan kita. Bukan. Kita kena ada satu perasaan kita. Bukan kita menentukan, sebab yang pentingnya kasih sayang kita kepada Nabi SAW. Kita hendak Islam itu tertegak di negara kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ada benda yang dapat saya sampaikan sebagai untuk renungan kita. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk kita menghayati 10 malam yang terakhir ini. Pertingkatkan. Tak lama tuan-tuan. Kita rasa baru lagi kita mula Ramadan. Ni dah nak habis dah Ramadan. Hari ni dah kira masuk hari pertama untuk 10 hari yang terakhir. Yang pertama ni pun tuan-tuan, daripada sahur tadi berjalan, dah subuh dah. Kalau subuh pergi kerja, dah tengah hari. Tengah hari dah petang, dah berbuka puasa balik. Dah terawih balik, dah masuk yang kedua dah. Jadi bermakna begitu pantas perjalanan Ramadan itu sendiri. Tetapi bagi orang yang ada pengisian, insya-Allah. Jadi wallahu a'lam. Setakat itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbul arsyil azim al-malikul quddusus salamul mu'minun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, permudahkanlah kehidupan kami ya Allah. Panjangkan umur kami untuk taat-Mu ya Allah. Kesihatan yang berpanjangan, rezeki yang murah yang berterusan. Allahumma ya Allah, rahmat-Mu amatlah luas ya Allah. Jangan Kau cabut rahmat-Mu ya Allah dengan sedikit kesalahan kami ya Allah. Kau ampunlah dosa kami ya Allah. Kadang-kadang dosa kami dosa berulang-ulang ya Allah. Kami lemah dan kami dhaif ya Allah. Kau tolonglah kami ya Allah. Kau bantulah kami ya Allah. Sekira Ramadan ini ya Allah, bulan rahmat-Mu ya Allah. Kau permudahkan kami beribadah ya Allah. Kau mudahkanlah jiwa kami selepas Ramadan ya Allah. Jadi kalau kami istiqamah setiap amalan yang baik, sehingga kami rajin baca Al-Quran, rajin kelas selepas Ramadan. Sehingga kami rajin berkuliah, rajin kelas selepas Ramadan. Rajin bersedekah, rajin kelas selepas Ramadan ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah, dengan kalimah subhanallah kami akui kesucian dan kesempurnaan-Mu Tuhan, segala zat dan sifat yang tidak ada bandingan. Allahumma ya Allah, dengan kalimah nastaghfirullah kami benar-benar memohon keampunan-Mu ya Allah. Kau ampunlah dosa dan kesalahan kami ya Allah, di samping berazam untuk melaksanakan perintah dan suruhan-Mu ya Allah. Kau ampunlah dosa-dosa ketika remaja kami ya Allah. Zaman tidak mengerti kami ya Allah. Zaman belum menerima hidayah petunjuk-Mu ya Allah. Zaman kami belum menerima bimbingan guru-guru kami ya Allah. Tentulah banyak kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Waktu muda kadang-kadang banyak kami lalai ya Allah. Kami ghaflah ya Allah. Kau tampunglah kelemahan-kelemahan kami ya Allah. Waktu tua kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya alim ya razaq ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.